Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 6 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 8 Februari 2022, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita sama-sama berkumpul di rumah Allah surah Al-Falah IPKP ini untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang diimamkan, yang dipimpin oleh tuan imam kita. Ya, terima kasih diucapkan kepada tuan imam. Ya. Dan ya, kita berada di dalam bulan Rajab. Ya, di dalam bulan Rajab ini maka kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT seperti mana doa baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan saatnya pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Ya, jadi tak berapa lama lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi ya, sementara kita masih berada dalam bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban ini, insya-Allah bulan Zuhur ini akan diteruskan ya, dengan membincangkan isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala.
ya, yang mana untuk fasal yang kita akan bincangkan pada hari ini mengikut tajuk yang diberikan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Al-Yasa bin Berhan Hafizullah Ta'ala. Ya, kita akan memulakan dengan fasal yang ke-44, iaitu tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini ialah syarat solat jamaah takdim. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat bagi jamaah takdim ini ada 4. Jadi bila kita nak buat jamaah takdim ni, apa makna jamaah takdim ini? Ialah menghimpunkan semayang pertama dan semayang kedua dalam waktu semayang yang pertama. Ini kena faham ni kak weh. Ini akak kalau pergi, abah-abah akak kalau pergi musafir, pergi jauh-jauh ni, inilah kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dengarkan apa yang disebut oleh ditulis oleh pengarang kitab ini. Jadi jamaah takdim ini ialah menghimpunkan solat pertama dan solat kedua dalam waktu solat pertama. Contoh, menghimpunkan semayang zuhur dan semayang asar dalam waktu zuhur. Macam ni, macam sekarang. Kita semayang, kita musafir berada dalam keadaan yang dibolehkan jamaah, maka kita semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Itu maksud jamaah takdim. Jadi syaratnya ada. Syaratnya ada, ada 4. Kata penyusun kitab ini, pengarang kitab ini ada 4. Pertamanya al-bada'atu bil ula. Apa maksud al-bada'atu bil ula? Maksudnya mestilah jamaah itu dimulakan dengan solat pertama. Solat pertama ni solat zuhur lah. Kita kena mula semayang zuhur dulu kak. Sembang juga, dengar juga ilmu. Janganlah sampai tak tahu benda yang Allah Ta'ala beri kemudahan kita tak tahu. Kita tak tahu ustaz, boleh semayang jamaah. Itulah kemudahan tu ada, tapi kita tak manfaatkan. Kerana apa? Kerana kita tak ada ilmu. Macam mana kita tak ada ilmu? Sebab kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita kena ambil tahu. Bila kita kena ambil tahu, maka kita kena ada usaha untuk ambil tahu. Bila ada usaha untuk ambil tahu, maka bila ada ruang-ruang yang ilmu itu sampai kepada kita, maka kita kena manfaatkan. Kita kena manfaatkan peluang yang ada. Jadi disebut oleh penyusun kitab ini al-bada'atul bil ula, maka semayang jamaah itu bermula dengan solatnya semayang yang pertama, semayang zuhur, bukan semayang asar. Ataupun kalau maghrib isyak, semayang maghrib dulu, bukan semayang isyak. Itu yang pertama. Yang keduanya wa niyatul jam'i fiha, dan niat jamaah itu pada solat yang pertama itu. Itu dia. Fiha fil ula. Jadi jamaah tu dah mula dari semayang pertama, usolli fardhu zuhri sama ada arba'a raka'atin, kalau nak buat 4 rakaat, arba'a raka'atin, ataupun 2 rakaat ini jamaah taqdimin. Kena sebut jamaah takdim tu kena sebut dalam niat. Jamaah taqdimin. Kalau kita bersendirian, tak ada tambahan apa-apa. Kalau kita berjemaah, makmuman. Kalau kita makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Itu dia. Ataupun niat nayunya saja kusemayang fardu zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, jamaah takdim, makmum ke imam ke kerana Allah Ta'ala. Gitu. Itu niat jamaah tu pada semayang zuhur tu dah ada niat jamaah. Kemudian yang ketiganya wal muwalatu bainahuma, istilah berturut-turut antara solat pertama dan kedua. Jadi mualat ini berturut-turut ni maksudnya tidak ada perkara-perkara yang menjadi benda pertengahan antara kedua-dua semayang dalam jamaah itu. Mana lepas salam kita terus naik.
Jangan lepas salam kita wirid, kita doa, kita zikir. Tu dah hilanglah mualat tu. Melainkan kalau keadaan yang tertentu, yang contohnya batal wudu, tu cerita lain. Kalau batal wudu, habis-habis salam batal wudu, contoh, tu tidak termasuk dalam yang dikatakan fasil tadi, pemisah antara dua sembahyang jamak. Kalau dah batal wudu, ambillah wudu dulu, lepas tu buat sembahyang yang kedua. Tu tak apa. Fasil di sini perkara-perkara yang macam tersebut tadilah, wirid, zikir, tengok handphone, sembang, tengok handphone, baca WhatsApp, itu adalah fasil ataupun pemisah antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua. Mana lepas salam tu kita bangkit, naik, niat sembahyang yang kedua, soli fardhu asri raka'ataini atau arba'a raka'atin jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Gitu. Itu dia maksud mualat tu. Yang kedua, yang keempat, wadawamul uzri, mestilah berkekalan uzur. Maksudnya berkekalan uzur ni, maksud uzur di sini ialah berada dalam keadaan yang diharuskan jamak, diharuskan menjamak sembahyang. Itu maksud uzur. Uzur daripada mengerjakan solat dalam waktunya. Kalau macam kita ni tak ada keuzuran, kita ni tak ada keuzuran. Kalau asar boleh sembahyang asar, zuhur boleh sembahyang zuhur, asar boleh sembahyang asar. Itu cerita dia. Jadi tak ada keuzuran ke situ. Tak ada keuzuran ke situ. Keuzuran tu tidak wujud. Keuzuran yang wujud tu contoh kita musafir, itu uzur, ada keuzurannya. Atau ada yang dikata setengah ulama, ada masyaqqah. Masyaqqah ni maksud dia kesulitan, kesukaran untuk mengerjakan solat dalam waktu dia. Contoh, jururawat masuk, frontliner lah, kita polis ni masuk kerja pukul 2.30, keluar kerja pukul 9, contoh. Pukul 9.30 keluar kerja, masuk kerja 2.30, keluar kerja 9.30. Jadi sembahyang mana yang akan tertinggal untuk dikerjakan dalam waktunya? Dah tentulah sembahyang asar dan maghrib. Jadi macam mana nak buat? Jamak, di situ harus jamak. Di situ harus jamak. Kalau masuk 2.30 jamak takdim. Zuhur asar dalam waktu zuhur. Kemudian selepas habis kerja, maghrib isyak jamak takhir. Itu boleh. Boleh harus dia dilakukan jamak. Tetapi tiada qasar. Qasar ni dia hanya untuk musafir saja. Orang yang travel lebih 2 marhalah saja. Boleh qasar. Orang yang ada masyaqqah tak boleh qasar, tapi boleh jamak. Ni dia. Jadi nombor 4 tu dawa wa dawa mul uzri, itu uzur daripada mengerjakan solat pada waktunya. Jadi ada masyaqqah tadi. Masyaqqah, kesukaran, kesulitan tu ada. Kan? Jadi macam mana nak sembahyang pada waktu? Tak boleh. Kan? Jadi ada kerenganan untuk mengerjakan solat jamak, jamak takdim tadi. Kalau dalam fasal ni dalam jamak takdim lah. Itu dia. Jadi syarat solat jamak takdim ni ada 4 ni yang kita telah urai tadi. Baik, kita pergi kepada fasal ke-45, fasal seterusnya, iaitu syarat solat jamak takhir. Faslun syurutu jam'it takhiri ithnan. Syarat jamak takhir ada 2. Apa dia tuan-tuan dan puan?
niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Apa dia tuan-tuan? Niat jamak takhir itu, mestilah niat mentakhirkan solat padahal masih berbaki waktu daripada waktu yang pertama, kadar tempoh yang mencukupi untuk melakukan solat yang pertama. Apa maksudnya tu? Apa maksudnya? Maksudnya dia boleh buat semayang pertama tu, tapi dia niat nak takhirkan solat pertama pada waktu semayang yang kedua. Contoh macam kita musafir, boleh lagi ni, nak buat solat zuhur pada waktu zuhur, tapi sebab musafir duduk atas highway, mana nak cari surau RNR, jauh lagi ni, jauh lagi ni, RNR seterusnya jauh lagi. Waktu zuhur tu ada, tapi tak ada tempat, nak berhenti tepi highway di lorong kecemasan nak semayang satu perkara yang ada risiko. Nak kena masuk RNR, cari surau, jadi dalam keadaan seperti ini memang kita tak ada pilihan lah, kita kena takhirkan solat ke waktu yang kedua, walaupun waktu pertama tu masih ada untuk kita mengerjakan atau menunaikan solat yang pertama. Jadi kita niat jamak takhir, itu dia cerita dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah wadawamul uzri ila tamamith thaniyah, berkekalan uzur, maksudnya uzur yang kita uraikan tadi, uzur daripada mengerjakan solat pada waktunya hingga sempurna solat yang kedua. Itu dia tuan-tuan. Jadi solat kedua tu, uzur kita tu maksudnya keadaan kita itu kekal sehingga sempurna solat kedua. Keadaan kita tak boleh semayang pada waktu, macam zuhur, macam tadi lah kan, contoh kita bagi tadi tu, sampailah semayang asar nanti, memang itu keadaan kita ketika itu, belum sampai rumah lagi, belum sampai rumah lagi, masih lagi dalam perjalanan, maka bolehlah ditakhir, sahlah takhir jamak takhir itu. Itu maksud dia. Maknanya boleh buat takhir jamak takhir. Kalau dah sampai rumah, tuan-tuan, perempuan, tak ada peluang lah, habis. Itulah kalau kita nak buat jamak ni, jangan sampai rumah, berhentilah mana-mana, RNR yang terdekat, yang Simpang Bulai ke. Kalau sampai rumah, maka tak ada lagi jamak, maka semayang yang kedua tu jadi semayang sempurna, semayang tamam. Semayang zuhur tadi qada lah, sebab kita tak dapat buat pada waktu zuhur sebelumnya itu. Tapi kalau kita semayang jamak, kita boleh buat dua-dua sekali, zuhur pun boleh, asar pun boleh, sama ada sempat takdim ataupun tak sempat takhir, jamak takhir. Singgahlah mana-mana, RNR, kalau highway, masjid juga. Walaupun masjid itu masjid kampung sebelah, selagi belum masuk qaryah kita, walaupun dah sampai Ipoh ni, singgah kat surau Al-Falah ni buat semayang jamak, boleh. Rumah kita di Manjui, qaryah di Manjui, tapi singgah di surau IPK, semayang jamak, boleh. Walaupun dah sampai Ipoh, Ustaz, Manjui Ipoh, sini pun Ipoh kan. Qaryah dia berbeza. Sana di rumah kita qaryah masjid di Manjui, sini qaryah masjid negeri, lain-lain.
maka diharuskan, masih lagi harus mengerjakan solat jamak. Nampak? Suku juga macam jamak takdim tadi. Kita keluar daripada nak musafir ni, daripada contohnya ambil kita pasukan nak pergi Bukit Aman contoh kan. Kita rumah kita Manjui, pejabat sini. Boleh jamak kat sini. Boleh jamak kat sini. Pergerakan pukul 2 contoh. Pukul 2 kan, contoh pergerakan pukul 2. Boleh buat sembahyang jamak di sini. Jamak zuhur, jamak takdim zuhur dengan asar. Walaupun kita yakin kita sampai di Bukit Aman dalam waktu asar, boleh buat sembahyang asar. Kan? Kita kata tak apalah, sini zuhur 4 rakaat, sana asar 4 rakaat. Tapi sebab kita nak musafir tadi, nak musafir, kita nak ada pergerakan ke Bukit Aman pukul 2 petang sampai Bukit Aman pukul 4 petang, maka bila masuk waktu zuhur, kita boleh buat sembahyang jamak takdim zuhur dengan asar. Begitu juga kalau kita pergerakan sampai Bukit Aman, kan? Sampai Bukit Aman waktu asar dah masuk contoh. Kan? Waktu asar dah masuk. Kita buat jamak, kita takhirkan sembahyang zuhur tu ke asar. Kita plan nak sembahyang asar di Masjid Bukit Aman. Sembahyang asar jamak tu, zuhur dengan asar takhir tu di Masjid Bukit Aman. Boleh? Tak ada masalah. Walaupun waktu zuhur tu kita masih di sini. Tapi pergerakan kita tu pukul contohnya pukul betul-betul tepat nak masuk zuhur 1.20. Kereta dah sampai. Macam mana? Kena pergi juga lah. Dah satu kita ambil kereta sampai pukul 1.20 contoh. Nak tunggu, kalau driver boleh tunggu tak apa. Ni driver kata saya pun nak cepat ni, tak boleh nak tunggu lah. Kita gerak. Dalam situasi di mana kadang-kadang berlakunya perkongsian kereta dalam pergerakan. Orang ni daripada tempat ni, orang ni daripada cawangan ni, dia bercampur naik satu kereta. Tapi tempat nak pergi sama. Jadi kereta sampai 1.20. Satu suku 1.15 contoh. Atau pukul 1 contoh. Jadi kata driver tak boleh tunggulah. Kita kena gerak pukul 1 juga contoh. Jadi zuhur macam mana kan? Jadi kita gerak sampai di Bukit Aman. Kalau masih ada waktu zuhur, buatlah jamak takdim dengan asar. Kalau takdirnya sampai waktu asar, boleh takhir. Ataupun kita nak selesaikan urusan kita dulu, sebelum balik kita singgah di Masjid Bukit Aman, buat sembahyang jamak takdim zuhur asar. Itu pun boleh. Tak ada masalah, boleh. Keadaan musafir kita tu menjadikan kita fleksibel. Dan sembahyang jamak ini adalah contoh fleksibel yang Allah Ta'ala beri kepada kita dalam ibadah. Yang penting sembahyang tak tinggal. Tu cerita dia. Sembahyang kita tak tinggal. Tu cerita dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu dia. Dua fasal yang kita bincangkan berkaitan dengan syarat solat jamak takdim dan syarat solat jamak takhir. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal ke-46, tajuknya syarat solat qasar. Ni dia, syarat solat qasar. Kerana jamak dan qasar ini adalah, dalam solat ini adalah kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi ada syarat-syaratnya. Bukan kata semua keadaan kita boleh sembahyang qasar. Ada keadaan-keadaan yang diharuskan kita mengqasarkan sembahyang kita. Maksud qasar di sini ialah memendekkan rakaat sembahyang yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu maksud qasar. Qasar, salat qasar. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberi manfaat kepada kita hasil sedikit perkongsian ilmu ini, insyaAllah. Yang baik itu dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kita semua,
Ya, wallahu a'lam, wallahu fikum. Aku lupa lagi satu azim wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.